Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita semula dalam sesi ulang kaji subjek ekonomi untuk pelajar-pelajar SPM. Nama cikgu ialah Puan Mazli Zainab Nawi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan. Hari ini cikgu akan cuba membantu para pelajar untuk menjawab soalan berkaitan dengan pasaran. Cikgu harapkan peluang yang ada pada kita kali ini digunakan sepenuhnya untuk kebaikan pelajar-pelajar sekalian. Cikgu harap pelajar-pelajar mendapat manfaat daripada video yang akan ditayangkan sekejap lagi. Okey, baiklah. Sekarang kita akan berkongsi mengenai satu soalan yang cikgu jumpa dalam soalan-soalan tahun-tahun lepas berkaitan dengan pasaran. Okey. Pasaran ialah satu tajuk yang agak besar dan penting dalam subjek ekonomi. Okey, kenapa pasaran? Kenapa cikgu pilih pasaran? Kerana pasaran merupakan kunci ataupun jantung bagi subjek ekonomi. Sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan, pelajar kena pastikan dapat menguasai tajuk pasaran dengan baik. Ingat tak kamu, apakah yang membentuk pasaran? Sebelum kita belajar pasaran, kita sudah belajar mengenai konsep permintaan dan konsep penawaran. Okey, di mana pasaran terbentuk daripada permintaan dan penawaran. Okey. Apabila kita bercakap mengenai permintaan, kamu mesti ingat macam mana nak lakar kelok permintaan. Dan macam mana pula nak melakar kelok penawaran. Okey. Masih ingatkah lagi apakah asas untuk melukis kelok? Cikgu akan ingatkan sekali lagi kerana ini merupakan kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon-calon. Okey, yang pertama, pastikan apabila kita melukis kelok, kita melukis paksi dengan betul. Okey, cuba kamu lihat macam mana cikgu lakarkan kedua-dua paksi di sini. Okey, yang pertama sekali, jangan sekali-kali lupa dengan titik asalan. Selepas kita label titik asalan, kita kena labelkan harga iaitu RM dan kuantiti. Biasanya unit. Okey, masih ingatkan lagi macam mana kita melukis kelok permintaan? Okey, kelok permintaan merupakan kelok yang terbentuk daripada atas ke bawah. Okey, bila kita melukis kelok, pastikan kita melabel DD. Setiap kali kita melukis, pastikan kita melabel DD. Okey, ini merupakan kelok permintaan. Kelok permintaan menunjukkan hubungan songsang antara harga dengan kuantiti, di mana apabila harga naik, kuantiti akan jatuh. Ini adalah hukum permintaan. Okey, seterusnya, cikgu imbau kembali apakah yang dimaksudkan dengan kelok penawaran. Kelok penawaran pun sama, setiap kali kita melukis kelok, pastikan kita melukis paksi yang betul. Titik asalan jangan lupa. Jika kamu lupa melukis titik asalan, kamu tidak akan dapat markah untuk paksi harga maupun paksi kuantiti atau unit. Ini kesilapan biasa. Pelajar tidak dapat dua markah di sini disebabkan tertinggal titik asalan. Okey,
Macam mana kelok penawaran? Kelok penawaran ialah kelok berbentuk daripada bawah ke atas, kiri ke kanan. Okey, jangan lupa setiap kali lukis kelok kita kena label SS. Okey, ini adalah imbasan kembali untuk ingatkan kamu kembali apakah yang membentuk pasaran. Pasaran merupakan interaksi antara kelok permintaan dan juga kelok penawaran. Okey, seterusnya. Cuba kamu lihat kelok yang ada di depan kamu. Okey, cikgu dah sediakan satu kelok yang diambil daripada sumber yang telah ada. Okey, di sini satu kesilapan yang jelas sekali ialah titik asalan tak ada. Okey. Jika pelajar gagal menulis titik asalan sini, kita sudah kehilangan dua markah, iaitu untuk paksi harga dan paksi kuantiti. Okey, untuk lebih lengkap harga, pastikan kamu tulis RM. Kuantiti, pastikan kamu tulis unit. Okey. Cuba perhati betul-betul. Apakah lagi kesilapan yang ada pada gambar raja ini? Okey, keseimbangan pasaran ditanda pada titik interaksi titik persilangan antara kelok SS dan juga kelok DD. Sebaik-baiknya kita labelkan I0. Keseimbangan pasaran. Okey. Di tepi kelok ini, cikgu telah letakkan jadual di mana pada tingkat harga 5, 7, 9 dan 10, cikgu juga sertakan kuantiti yang diminta, iaitu 25 pada harga RM5, 20 unit pada harga RM7, 15 unit pada harga RM9 dan 10 unit pada harga RM10. Begitu juga dengan penawaran. Okey. Penawaran pada harga RM5 ialah 15 unit. Apabila harga naik kepada RM7, penawaran bertambah kepada 20 unit. RM9 bertambah lagi kepada 25 unit dan seterusnya. Pada harga RM10, kuantiti yang ditawar meningkat kepada 30 unit. Dari sini kita dapat tengok ada hukum di sini. Hukum penawaran menyatakan apabila harga naik, kuantiti naik. Begitu juga dengan hukum permintaan, iaitu apabila harga naik, kuantiti akan jatuh. Okey, rajah keseimbangan sangat penting apabila kita ingin menjawab soalan berkaitan dengan pasaran. Okey. Apabila kita menjawab soalan berkaitan dengan pasaran, okey, kita perlu melukis kelok permintaan dan kelok penawar. Ini sesuatu yang wajib, yang perlu ada. Okey. Yang kedua, impak ataupun kesan apabila permintaan atau penawaran berubah. Kita kena tahu apakah yang akan menyebabkan perubahan selepas itu. Apabila D bertambah, apa akan jadi? Apabila S bertambah, apa jadi? Okey. Kemudian kita kena pastikan kita tahu macam mana nak lukis rajah. Okey, apabila kita melukis rajah, setelah kita melukis kelok-kelok yang perlu ada, kita perlu huraikan terlebih dahulu keseimbangan asal sebelum berlaku apa-apa perubahan. Okey, contohnya apabila kita nak menjawab soalan, kita mulakan dengan apabila. Contohnya, apabila permintaan terhadap printer atau pencetak naik, maka ia menyebabkan permintaan terhadap dakwat printer juga meningkat. Jadi kita tahu apa yang patut kita lukis. Okey, kita mulakan dengan apabila.
Ini adalah cara kita nak memulakan jawapan kita. Okey, di akhir sekali selepas kita selesai menerangkan atau menghuraikan kelok, kita perlu membuat kesimpulan. Kesimpulan ni biasanya ada 3. Kesan dia kepada harga, kesan kepada kuantiti dan juga kesan kepada keseimbangan pasaran yang baharu. Okey, macam mana kita nak lukis kelok pasaran? Okey, cikgu tunjukkan. Step yang pertama ialah kita perlu melukis paksi dan titik asalan. Kemudian pastikan kita label paksi kuantiti iaitu unit dan harga iaitu RM. Okey, selesai. Satu tahap. Tahap seterusnya, kelok yang kita hendak lukis. Kita akan melukis kelok berdasarkan jadual yang diberi. Okey, jika soalan meminta kita melukis graf, kita perlu rujuk kepada jadual. Atau kita boleh sekadar melakar kelok DD. Okey, kelok permintaan. Label. Satu markah. Okey, kemudian kelok SS. Satu markah. Apabila kedua-dua kelok bersilang, jangan lupa kita tandakan keseimbangan asal. Okey, ini yang dimaksudkan dengan keseimbangan asal, iaitu di mana titik I0 bersilang pada ditandakan apabila kelok DD bersilang dengan kelok SS, di mana penawaran sama dengan permintaan. Okey, jangan lupa apabila ada titik persilangan, maka kita akan ada juga harga keseimbangan dan juga kuantiti keseimbangan pasaran. Jangan lupa. Okey? Okey, ini adalah situasi asas. Setiap kali kita menjawab soalan pasaran, apabila kita melukis kelok pasaran, ini adalah asasnya. Okey, kemudian kita tengok soalan. Soalan tanya apa? Jika soalan memerlukan kita menunjukkan pertambahan permintaan, kita akan lukis kelok permintaan yang beralih. Kalau soalan memerlukan kita menunjukkan perubahan pada kelok penawaran, kita akan tunjukkan kelok penawaran yang beralih. Okey. Apa yang berlaku apabila permintaan bertambah? Mari kita tengok. Kita lebih tumpukan perhatian kita pada permintaan. Apabila permintaan bertambah, okey, apa jadi? Permintaan bertambah, maka kelok permintaan akan beralih ke kanan. Okey, beralih ke kanan maksudnya bila kita melakar kelok permintaan, dia akan beralih ke kanan. Ini biasa menunjukkan apabila DD bertambah, meningkat. Okey? Ingat, apabila permintaan bertambah, kelok akan beralih ke kanan. Apabila permintaan berkurang, kelok akan beralih ke kiri. Okey, jom kita lihat peralihan kelok penawaran permintaan apabila dia bergerak ke kanan. Okey, apabila beralih ke kanan, kita akan lukis satu kelok baru. Yang ni yang lebih cantiklah. Okey, seperti biasa, pastikan kamu melabel ini permintaan asal D0, D0. Penawaran asal S0, S0. Titik keseimbangan asal ialah I0. Okey. Abaikan garis cikgu yang tak berapa betul tu. Okey, kita tengok sini. Kita dapat satu kelok penawaran yang baru yang beralih ke kanan. Ini adalah D1, D1. Apabila kelok permintaan beralih, maka kita akan dapat satu titik keseimbangan baru, iaitu
I1. Okey. Itu cara melukis step by step lah. Mengikut langkah-langkah. Apabila kamu nak cuba lukis sendiri, beginilah cara dia. Okey. Okey. Ini yang cikgu ambil daripada buku. Okey. Ini gambar yang cikgu ambil daripada buku untuk menunjukkan apakah keputusan terakhir, bukan keputusan, dapatan terakhir apabila kita melukis peralihan kelok permintaan, iaitu di sini kesilapan lagi, iaitu lupa pada titik asalan kosong. Harga RM, kuantiti unit. Nampak tak sini? Kelok D0 beralih kepada D1. Ini merupakan kelok permintaan apabila bertambah, beralih ke kanan. I0 beralih kepada I1. Di sini sangat penting untuk kamu ingat, apabila kita melukis perubahan dalam pasaran, kita perlu ada 3 anak panah yang kita kena sentiasa ingat, kena ada dalam gambar rajah kita. Yang pertama, menunjukkan perubahan harga. Di sini, P0 telah meningkat kepada P1, maka anak panah yang pertama. Yang kedua, Q0 kepada Q1. Anak panah yang kedua. Yang ketiga, anak panah yang ketiga yang berwarna hijau ni menunjukkan peralihan kelok permintaan ke kanan. Apakah yang menyebabkan peralihan kelok? Terdapat 5 penentu permintaan, iaitu pendapatan, cita rasa, jangka harga masa depan, musim dan dasar kerajaan. Dalam kes tadi, apabila kelok permintaan beralih ke kanan, maka ia mungkin disebabkan oleh pendapatan bertambah atau cita rasa terhadap sesuatu barang itu meningkat, ataupun jangkaan harga pada masa hadapan akan naik. Jadi kita beli sekarang, maka permintaan kita akan naik. Mungkin juga disebabkan oleh musim, iaitu musim perayaan. Kita lebih banyak berbelanja. Dan juga dasar kerajaan. Contoh, kerajaan mengumumkan bonus tahunan. Apabila kita dah tahu kita akan dapat bonus, kita dah mula merancang nak beli apa. Nak beli itu, nak beli ini. Dengan sendirinya, DD akan meningkat. Maka ini akan menyebabkan kelok beralih ke kanan. Sebenarnya banyak isu yang menyebabkan pasaran meningkat. Kita tengok isu-isu yang terkini lah, yang berlaku di sekeliling kita sekarang, iaitu pada awal persekolahan setiap tahun, kerajaan akan mengumumkan bantuan awal persekolahan. Contohnya, untuk golongan B40, kita akan dapat RM100 untuk setiap pelajar. Yang kedua, agihan BRIM. Pengurangan kadar KWSP ketika COVID-19. Ini untuk musim PKP yang pertama hari itu. Kerajaan mengumumkan kadar KWSP dikurangkan untuk mengurangkan beban rakyat. Jadi pendapatan boleh guna kita lebih banyak dan kita boleh berbelanja. Moratorium kepada peminjam-peminjam bank. Contohnya, 6 bulan pengecualian daripada membayar balik pinjaman. Kita ada pinjaman dengan bank, kita pinjam kereta setiap bulan, kita bayar 1,000. Disebabkan musim PKP, kerajaan telah mengumumkan moratorium 6 bulan pengecualian daripada membayar ansuran bulanan.
ini juga adalah senarai bantuan untuk rakyat yang diumumkan. Okey, yang ini cikgu dapat sumber daripada Berita Harian. Okey, kamu boleh tengok satu persatu kerana mungkin ia akan ditanya dalam soalan peperiksaan nanti. Okey. Okey. Berikut adalah contoh soalan yang cikgu pilih. Okey. Soalan, Kuala Lumpur Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pemberian tunai tambahan di bawah Bantuan Prihatin Nasional 2.0 BPN membabitkan peruntukan 7 bilion. Okey, Perdana Menteri berkata tiada permohonan yang perlu dibuat untuk mendapatkan bantuan BPN 2.0 kerana kerajaan akan menyalurkan secara terus kepada rakyat. Okey, kategori pertama menerima adalah isi rumah B40 yang akan menerima RM1000 sementara RM500 kepada 3.8 juta kumpulan bujang. Okey, di sini kita akan dapati pendapatan isi rumah meningkat. Apabila pendapatan meningkat, permintaan kita juga akan meningkat. Okey. Soalannya, A, selain daripada Bantuan Perhatian Nasional BPN, terangkan dua jenis bayaran pindahan lain. Okey, bayaran pindahan selain daripada BPN tadi. Seperti beasiswa, pencen. Okey, B. Cikgu nak tekankan di B. Hari ini kita nak bincang di B kerana ia melibatkan pasaran. Dengan bantuan gambar rajah. Jelaskan. Okey, kata tugas dia, jelaskan bagaimana bantuan tersebut mempengaruhi pasaran. Mempengaruhi pasaran barangan tempatan. Jadi jelas-jelasnya di sini kita kena menggunakan gambar rajah pasaran. Okey, 7 markah. Okey, jadi langkah yang pertama ialah kita melukis seperti cikgu dah tunjuk pada awal-awal slide tadi. Okey, kita lukis siap-siap paksi, harga, kuantiti. Kita lukis kelok permintaan, kita lukis kelok penawaran dan kita label titik keseimbangan pasaran, kita labelkan harga keseimbangan asal dan juga kuantiti keseimbangan asal. Okey, selepas kita lukis, jangan lupa hurai keseimbangan asal. Maksudnya, sesudah kamu melukis gambar rajah, kamu kena ceritakan dahulu pasaran sebelum kerajaan mengumumkan BPN. Iaitu titik keseimbangannya ialah pada E0 dan harga keseimbangan ialah pada P0 dan Q0. Okey, langkah kedua, apabila kerajaan memberikan bantuan BPN kepada orang ramai, menyebabkan kuantiti permintaan meningkat. Ini dah fakta. Okey, bantuan BPN telah menyebabkan permintaan meningkat dan dia menyebabkan kelok beralih ke kanan. Okey, kelok beralih ke kanan. Okey, jadi inilah caranya kamu nak menunjukkan kelok beralih ke kanan. Iaitu kelok hitam ni D1 merupakan kelok baru yang perlu ditambah dan pastikan, cikgu dah ingatkan tadi, pastikan setiap perubahan atau peralihan kelok kita kena label. Okey, E0 ialah keseimbangan asal berubah kepada E1. Okey, harga juga meningkat daripada P0 kepada P1. Q juga meningkat daripada Q0 kepada Q1. Ingat, anak panah kena ada 3 sini. Okey, ada 3 anak panah. Okey, kemudian kita terangkan peralihan kelok. Okey, kelok permintaan D0 beralih ke kiri ke kanan. Ke kanan. Iaitu kepada D1. Okey.
harga keseimbangan baru juga berubah daripada P0 kepada P1. Semua ni kamu dah tunjukkan dalam gambar rajah sebelumnya. Okey, cuma kali ini kita terangkan balik. Okey, kuantiti berubah daripada Q0 kepada Q1 dan titik keseimbangan baru ialah E0 kepada E1. Okey, kesimpulan yang perlu ada. Kita dah terangkan gambar rajah, kita dah lukis gambar rajah. Okey, gambar rajah dah lengkap. Kita akan dapat insya-Allah 4 markah untuk gambar rajah dan huraian kita dah cerita sebelum peralihan kelok dan selepas ke peralihan kelok, dan di akhir sekali kita kena ada kesimpulan. Apakah kesimpulan yang perlu ada? Okey, ada 3 perkara, iaitu perubahan harga, perubahan kuantiti dan juga perubahan titik keseimbangan, iaitu harga meningkat dari mana? P0 kepada P1. Kita menjawab biar lengkap. Harga meningkat saja tak cukup. Okey, kita kena sebut P0 kepada P1. Kuantiti meningkat dari mana? Daripada Q0 kepada Q1. Dan begitu juga dengan keseimbangan baru, iaitu daripada E0 kepada E1. Okey, apa kita nak buat kalau soalan ni keluar dalam bentuk rubrik? Okey, kamu tahu rubrik ni kita kena jawab dengan lebih matang. Perlu cross topic. Jadi apa yang patut kita buat jika soalan yang sama tetapi perlu menjawab dalam bentuk rubrik? Okey, kamu boleh tambah kesan. Okey, kesan. Kesan kepada isi rumah. Okey, kesan kepada 3 unit ekonomi. Isi rumah, firma dan juga kerajaan. Okey? Kamu boleh huraikan apakah kesan apabila permintaan secara agregatnya bertambah. Okey, ini contoh sahaja. Contoh sahaja, jika kamu fokus kepada individu, kesan kepada individu apabila permintaan meningkat, apabila pendapatan kita, apabila BPN diberikan, pendapatan individu atau isi rumah akan meningkat, kepuasan kita akan meningkat, okay, beban hidup akan berkurang, keselesaan hidup kita lebih meningkat, lebih baik, taraf hidup individu akan meningkat, masa rehat mungkin lebih banyak kerana kita tidak perlu bekerja lebih ataupun overtime. Okay, imej keluarga meningkat, pilihan barang yang lebih banyak. Okay, beban hutang kita berkurang, tabungan kita bertambah kerana kita mempunyai pendapatan yang lebih dan kita boleh menabung, dan mungkin juga kita lebih bermotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Okey, itu saja untuk hari ini berkaitan dengan pasaran. Cikgu harap kamu melihat semula slide ini daripada awal dan semoga ia dapat membantu kamu dalam Dewan Peperiksaan SPM nanti. Selamat berjaya.